والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum man ittaba'al huda. Saudara pengacara majlis, Datuk Haji Fakhur Razi Zawawi, Pengerusi Amanah Negeri Kedah, Yang Berhormat Datuk Ismail Saleh, Timbalan Pengerusi, Ustaz Taib Ahmad, Pengerusi, Naib Pengerusi, Ustaz Fauzi Tahir, Dr. Salmi, Ketua Awan, Ketua Pemuda, Muhammad Ridwan Arsyad, Setiausaha Yang Berhormat Asmirul, tetamu-tetamu kita, Yang Berhormat Datuk Johari Abdul, saya panggil dia Ketua Darjah. Dia di Parlimen, dia kena datang awal, balik paling lewat. Jadi siapakah Ketua Parlimen, siapa datang, semua dia tahu. Dia pemegang whip kita lah dalam Pakatan Harapan. Yang Berhormat Tan Kok Yu, Pengerusi DAP, yang berbahagia Yang Berhormat Sui Leong, Adun Kota Darul Rahman. Mana ya? Ya. Datuk Azmi Daim masih segak bergaya, dan seluruh pemimpin di peringkat negeri, awan, pemuda, warda, perwakilan daripada kawasan, para hadirin, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Saya nak cakap di Kedah ni rasa gerun sikit. Sebab sekarang ada 43 trilion. Orang sing sekarang berjalan macam ubi mengalah ada buah ketiak. Kerana ada yang sembelih kambing lah hari ni. Jadi kita nak tengoklah kemajuan Kedah. 43 trilion ni, orang sik ni dia lompat berdiri sampai turun ni kan, dia tak tahu kira. Saya pun tak kerti banyak mana trilion ini. Sebab bagi kita juta tu pun kita dah rasa besar. Ini sampai pula peringkat trilion. Dan Menteri Pusat Kedah ni bagus. Hari-hari dia buat berita baru. Sonok. Dan bagilah dia kelupuk Ustaz. Sementara Pakatan Harapan dan rakan-rakan akan ambil semula pentadbiran negeri Kedah ini, insya-Allah. Kita semua tahu bahawa politik di Malaysia terutama kebelakangan ini semuanya dia bercorak coalition. Cara seorang-seorang memang payah. Dan kita dulu daripada PAS memang terkenal dengan kekuatannya, kepatuhan ahli yang begitu setia, ataupun sekarang dipanggil walaun. Tetapi kekuatan satu parti tidak dapat mencapai kejayaan penuh, terutama untuk mentadbir Malaysia. Kalau berangan untuk satu dua negeri memang ada harapan, tapi untuk mentadbir Malaysia agak sukar sekali. Sebab itulah kita berusaha, bahkan di parti-parti politik di Melaya dan di Malaysia, di peringkat awal sudah ada kerjasama. Walaupun di peringkat awal dulu PAS pernah bekerjasama dengan Parti Negara. Kemudian yang agak besar lagi di bawah Angkatan Perpaduan Ummah dulu. Kemudian Pakatan Rakyat. Ini percubaan yang paling besar dibuat, iaitu kelompok parti yang berasaskan kaum dan agama bergabung dengan bekerjasama dengan parti yang dianggap chauvinis, iaitu bergabungnya kerjasama waktu itu antara Keadilan, PAS dan DAP, yang PKR, Pakatan Rakyat yang kita jelmakan pada 2008 dan pada 2018 di bawah Pakatan Harapan ditambah lagi satu persatu
pimpinan Tun Mahathir dan Mahyudin Doa yang sekarang ini kita lihat Pakatan Harapan telah berjaya membuahkan kemenangan untuk mengambil alih pentadbiran Malaysia pada pilihan raya 2018 yang lalu. Ini semua usaha-usaha yang dilakukan yang disebut oleh Yang Berhormat Pak Razi tadi, iaitu politik ini elastik, dia berkembang dan tidaklah statik kepada suatu cara dan satu metod yang perlu diikut semata-mata satu itu sahaja. Hadirin yang dihormati sekalian, kita bila berada dalam sebuah parti, kita memang mau ahli-ahli parti patuh dan setia dengan parti itu. Ini sudah menjadi perkara macam sumpah lah bila kita sign, menandatangani untuk menjadi ahli sesuatu parti. Tetapi bila ada ahli yang meninggalkan parti itu, pimpinan parti yang masih ada jangan berasa panik. Jangan berasa habislah kita. Banyak parti-parti utama di Malaysia mengalami orang-orang hebatnya meninggalkan parti. Sudah tentulah yang paling utama UMNO. Yang meninggalkan partinya bukan orang sebarangan, orang yang menubuhkan parti itu, Datuk On. Bayangkan bagaimana ahli-ahli UMNO waktu itu bila menghadapi Datuk On yang meninggalkan parti dan menubuh parti lain, melawan partinya. Pas kehilangan pengasasnya juga, Tuan Guru Haji Mat Fuad. Bukan sebarangan orang daripada Bukit Mertajam. Dan selepas itu kehilangan yang besar-besar lagi, Datuk Hassan Adli. Bila berada dalam Barisan Nasional, pas mengambil keputusan keluar daripada Barisan Nasional, dia tak mau keluar. Dan dia terus berada dalam Barisan Nasional menjadi calon tanpa parti melalui mewakili Bagan Datuk dan menang sebagai calon BN tanpa parti. Kemudian parti itu kehilangan orang besar lagi, orang seperti Nakai, orang besar. Tapi parti terus berjalan. Kalaulah ahli-ahli parti itu rasa panik kerana pimpinannya meninggalkan parti, saya selalu sebut contoh yang terbaik ialah Parti Keadilan Nasional. Ya, mereka ditubuhkan hasil gelombang reformasi tahun 98. 99 hadapi pilihan raya dengan menang 5 kerusi. Kemudian berlaku pergolakan dalaman. Pilihan raya 2004 tinggal 1 kerusi. Hampir kesemua timbalan naik-naik presiden meninggalkan parti. Sumpah Permatampau. Tak siapa yang tinggal yang sumpah Matampau itu, semua dah tinggal. Hampir semua. Saya sebut dah kawan-kawan selalu, keadilan tinggal kawan dengan seusia ahli. Orang yang lama sikit, Datuk Jo dan beberapa orang yang lain. Tetapi sedikit yang ada itu yang gigih itu, 2008 membawa kecemerlangan yang hebat kepada mereka. Dan pilihan raya 2018 mereka mencapai kemenangan kursi yang terbesar pada pilihan raya 2018. Jadi ini yang kita mengambil iktibar daripada situ setengah. Ahli-ahli amanah berasa panik, dia tengok berapa orang meninggalkan amanah. Orang yang nak berhujah meninggalkan sebuah parti, kita tahu salah, ada hujah. Kita tanya, orang yang nak meninggalkan parti, dia ada hujah dia. Bagi kita yang memilih untuk pergi, kita doakan dia berjaya dalam bidang yang lain. Yang tinggal itu terus beristiqamah. Saya guna bahasa parti lama lah. Beristiqamah dan terus siqah dengan perjuangan untuk kita mencapai kejayaan dengan dasar kita, dasar yang kita pilih, iaitu dasar Islam, rahmat untuk semua. Hadirin yang dihormati sekalian, kita juga dalam perjuangan ini kena banyakkan kawan. Sebab itu bagi saya, kalau adalah kita bergaduh, kita bertengkar, kita bermasalah,
Tapi sampai nak berpisah itu kita amat sedih. Sebab berpisah itu menderita. Semua tahu. Tambah pula orang yang bercinta kalau berpisah itu menderita jiwanya. Tak tahulah Jinan, dia jenis pakai pak dia tengok, dia pakai ambil itu dah. Dia tak lalui. Dia tak ada lah hadiah sapu tangan apa semua tu. Dah berumur dah, barulah nak start cari hak baru. Mana boleh? Hadirin yang dihormati sekalian, sebab itu kita kena membanyakkan kawan. Kelemahan antara parti itu memang ada. Amanah ada kelemahannya. Keadilan ada kelemahannya. Ber-DAP ada kelemahannya. Tetapi di samping itu, setiap parti itu ada kekuatan masing-masing. Jadi kita boleh menyatukan kekuatan itu. Di samping kita baiki dari masa ke semasa kelemahan-kelemahan yang berlaku. Inilah yang kita perlu kita kata ambil sikap. Kita bukan senang nak ambil sikap bila nak menubuhkan parti amanah. Sebab waktu itu usaha yang dibuat oleh pemimpin kita yang dulu begitu lama, daripada zaman Tuan Haji Surawah, cuba berdialog dengan CCC. Waktu itu paling tidak popular kita mendekati orang bukan Islam. Bahkan pilihan raya tahun 86 PAS dihukum dengan begitu dahsyat. Kita hanya dapat 1 kerusi. Lepas peristiwa Mamali itu, hanyalah Pak Nilah Arsyad berada 1 kursi dalam parlimen. Macam Kak Wan lah ada 1 saja pada tahun 2004 dalam parlimen. Di antara puncanya kita cuba mendekati kaum lain melalui CCC pada waktu itu. Banyaklah punca-punca yang lain, tapi di antaranya. Kemudian kita lihat Ustaz Faldil Nur berusaha gigih. Di antaranya mengembelingkan ada peluang. Di antaranya waktu itu peristiwa menimpa Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maka pada waktu itu parti-parti politik pembangkang dan NGO bersetuju menubuhkan gerak dan setiausaha gerak Datuk Mahfuz Umar yang ada di hadapan ini. Dan itulah pertama kali kita boleh bawa pemimpin DAP ke pusat tarbiah PAS. Sebelum itu kita kalau tengok pemimpin DAP ini tambah muka kapal sing dengan lingki siang, tak boleh tengok. Kerana kita ditekan, dimasuk dalam jiwa kita bagaimana mereka ini bersifat chauvinis dan anti-Islam, in bracket lah. Dan melalui gerak itu pemimpin PAS dan pemimpin DAP boleh berada di satu pentas di atas, ditambah sekali pembelaan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kemudian dia berkembang lagi sampailah ke peringkat menjelang 2008 sudah ada kerjasama dan Pakatan Rakyat, kerjasama terbuka antara PAS, Keadilan dan DAP. Dan formula inilah yang menggerunkan Barisan Nasional. Mereka akan terus menang pilihan raya jikalau kita di corner di satu sudut, iaitu meletakkan kita di sudut kaum atau agama. Maka mereka yang mendapat sokongan MCA dan MIC, UMNO sebagai tonggak akan terus memerintah. Dicampur kepada yang dipanggil deposit Barisan Nasional, iaitu Sabah dan Sarawak. Sampai bila kita nak mengalahkan mereka? Bila berlaku komponen, iaitu kerjasama ini berlaku pada 2008, diikuti dengan 2013, UMNO sedar bahawa masa depan mereka gelap. Sebab itulah mereka cari jalan kewangan dan sebagainya, bagaimana digunakan untuk pecahkan Pakatan Rakyat itu. Akhirnya Pakatan Rakyat berjaya dipecahkan kerana DAP dicop sebagai satu makhluk perosak, makhluk yang paling berbahaya di Malaysia. Siapa rapat dengan DAP maka dianggap orang itu begitu buruk di kalangan masyarakat Melayu. Dan hasil daripada penetration yang dibuat, saya yakin
pemerintah khasnya UMNO membuat studi, membuat kajian, mereka bukan bertindak begitu. Maka menjelang pilihan raya 2018, PAS telah dibiayai. Saya cakap pada Tun Mahathir dalam ceramah-ceramah, kami lu pemuda PAS bulu dada tak tumbuh. Sebab duk khabat pokok nyok, pokok pinang, pasang bendera. Tapi pilihan raya 2014 kita tengok macam mana PAS mampu guna kren. Bendera tu sekaki satu. Tiang bendera tu dulu kita pergi cari buluh, kena temingat, tebuan, semua masuk lautan tengok. Nak pasang bendera, lepas tu tengok. Artinya dia dibiayai dah. Dan timbullah slogan-slogan Malay Muslim Government. Tetapi dalam keadaan begitu, muncul Parti Bersatu yang base, Malay base, dan sanggup bekerja sama dengan Pakatan Rakyat. Maka gabungan itu kita berjaya menang dan mengambil alih pentadbiran Malaysia pertama kali selepas lebih kurang 60 tahun merdeka. Jadi formula inilah yang berjaya kita mengambil alih pemerintahan. Tetapi hadirin sekalian, selepas menang selalu dibisik kepada kita, iaitu kerajaan mesti base Malay Muslim, Melayu Muslim. Caranya mesti singkir diri. Inilah gerakan yang berjalan. Dan setiap kali kita pergi ke parlimen, mereka kata kita dah cukup bilang untuk menukar pemerintah ini kepada Malay base. Termasuklah Perdana Menteri sekarang berkali-kali memberitahu kita kena wujudkan kerajaan berdasarkan Melayu Islam. Karena kalau tidak, orang Melayu akan terancam. Dan gerakan mereka itu akhirnya terjadi apabila berlaku peristiwa Sheraton. Tak payahlah kita ulang banyaklah cerita ini. Dan akhirnya berlakulah backdoor government ini untuk menyelamatkan Melayu. Sedangkan mereka menang semuanya di atas coalition. Bersama dengan DAP, bersama dengan keadilan, bersama dengan amanah, bersama dengan Bersatu. Mereka berkempen di atas satu pentas. Bila menang memerintah, kita tak selamat kalau ada DAP. Kalau ada multiracial, kita kena balik kepada Malay Muslim. Akhirnya kita lihatlah berlaku kerajaan backdoor government yang kita dah cakap banyak hal ini. Tidak menghormati demokrasi, tidak menghormati keputusan rakyat. Dan kerajaan ini saya yakin hilang wibawa. Apa ingat pegawai-pegawai kerajaan nak hormatkan menteri-menteri cabuk yang dah lah ni? Bukan soal bodoh atau pandai. Mereka jadi menteri bukan kerana dimandat oleh rakyat. Kita tengok jadi macam-macam sekarang ni dalam pentadbiran. Corruption sekarang ni, indeks yang kita lihat sedang dibaca di seluruh dunia. Bagaimana pegawai-pegawai polis terlibat dalam skema yang mereka barangkali tak perlu menghormati sesiapa sekarang. Pegawai-pegawai immigration ada yang sampai kereta mewah yang begitu hebat. Dan kerajaan yang memerintah ini dia hilang otoriti. Bukan soal cerdik atau bodoh, tidak. Otoritinya tu hilang. Yalah, pegawai-pegawai ini depan menteri dia angguk, dia hormat, tapi di belakang tebuk atap. Ingat kita ya kata. Yang lain akan kata begitu. Sebab itulah hadirin sekalian, kita nampak bahawa di atas kononnya di atas Melayu Islam itu membela Melayu, tiba-tiba berlaku di Perak Melayu guling Melayu. Tak ada. Dan lepas Perak ni banyak lagi tu. Satu saya tak mau sebutlah nanti. Kedah saya tak tahulah. Itu serahlah kepada Datuk Johor dengan Fakul Razi untuk mikirkan hal itu. Tapi saya nampak ada satu pergerakan seluruh parti-parti politik. Karena kita tahu bahawa saya sebut berkali-kali kenapa tak hormat demokrasi dan pilihan raya. Bila berlaku pilihan raya kecil, BN menang di Cameron Highland. Kemudian mereka menang lagi di Tanjung Piai.
menang lagi di Kimanis. Artinya BN menang. Tunggulah datang pilihan raya. Kalau menang, ambil alih lah. Tak ada masalah. Kita biasa kalah berkali-kali. Kenapa tak boleh tunggu pilihan raya? Sebab mereka pun lihat kita ambil alih pada 2018. Kita akui di kalangan menteri-menteri kita banyak tidak berpengalaman. Tapi nak jadi menteri ini pengalaman tak pengalaman, kita ada pegawai-pegawai yang boleh tunjuk ajar dan kita berbincang bersama dan kita cuba letak balik program tu dalam on track. Tabung haji kita cuba buat supaya, dan dia cuba telah pun dipuji oleh audit negara, oleh menteri yang ada sekarang sudah berada di landasan yang betul. Lembaga Tabung Angkatan Tentera sudah mula disusun semula dan telah membuat keuntungan awal walaupun sedikit. Kita kemukakan akaun yang betul. Daripada kritikan laporan audit, khazanah negara mula mencapai keuntungan lebih daripada 7 bilion. Kita dah tu dalam setahun setengah, 2 tahun, 3 tahun kita akan capai sekurang-kurangnya 70-80% manifesto yang kita kemukakan kepada rakyat. Manifesto itu yang dilakar oleh pakar-pakar kita. Memanglah ada yang tak dicapai 5 tahun, ada kena capai 10 tahun, ada kena capai dalam jangka panjang. Dan kita yakin kita boleh hadap rakyat menjelang pilihan raya 5 tahun. Tapi di tengah jalan 22 bulan kerajaan ini diambil secara backdoor. Dan sekarang hadirin sekalian, kita lihat